negara kita sedang menjalani banci sejak 7 Julai 2020 yang lalu. Tapi makcik tahu, masih ramai lagi yang tertanya-tanya, apa itu banci? Penting sangat ke? Pembangunan seperti keperluan asas memang banyak bergantung pada data bancian yang kita semua lakukan. Jangan lupa ya, data anda masa depan kita. Okey, itu pesanan daripada makcik kita. Jadi itulah topik yang kita pilih hari ini sebenarnya di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Topik kita ialah banci dalam talian atau bersemuka. Anda tentukan. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan kita hubungi melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan di Jabatan Perangkaan Malaysia. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar saudara Sakawi? Baik Datuk. Datuk Seri sihat? Alhamdulillah sihat. Makin bersemangat ni kita dekat di penghujung nak menghabiskan banci ni, saudara sekali, kena makin semangat lah. Betul. Okey, Datuk Seri, bila Datuk Seri bercakap tentang semangat, ini juga penting. Kali terakhir kita berjumpa dulu, ada figure yang telah pun Datuk Seri beri pada ketika itu. Tetapi selepas beberapa bulan ini, Datuk Seri, apakah ada satu peningkatan yang cukup membanggakan Datuk Seri dan rakan-rakan di Jabatan Perangkaan Malaysia, Datuk Seri? Okey, di peringkat awal ini ingin saya berkongsi kedudukan terkini kepada seluruh para pendengar penduduk negara kita. Jadi kali terakhir kita ke udara, saudara Sakawi, pada 28 Oktober, pada masa itu jumlah yang telah dibanci adalah pada kadar 4.3 juta. Iaitu 13.4%. Alhamdulillah sehingga kini pada hari ini kita telah mencapai 11.8 juta. Iaitu sebanyak lebih kurang 36.1% daripada jumlah penduduk yang kita anggarkan sebanyak 32.7 juta. Itu satu pendekatan yang besar. Dan nanti kita akan maklumkanlah apa tindakan yang sedang dilakukan dan bagaimana kita sebagai penduduk negara kita dapat bersama-sama meneruskan semangat banci saudara Sakawi. Dan kita sedang berada di hari yang ke-252 pada hari ini. Saya suka bila Datuk Seri gunakan istilah semangat banci itu. Barangkali kadang-kadang ramai jugalah yang mungkin dah lupa ataupun tak ingat lagi kepentingan banci sebenarnya kepada negara. Mungkin boleh Datuk Seri ingatkan semula kepada rakyat Malaysia. Terima kasih. Jadi sebenarnya banci ni kita ingin melihat bahawa perkara yang amat dekat dengan kita sebagai penduduk negara, sebagai rakyat Malaysia, bahawa bila kita melaksanakan banci, ia bermakna setiap orang berpeluang untuk menyuarakan kepada kerajaan tentang senario masing-masing, tentang keperluan-keperluan perkhidmatan awam, tentang ekonomi, tentang isu-isu sosial dan perkara-perkara yang berkaitan dengan dekat dengan rakyat. Jadi banci ini dilaksanakan bukannya selalu, 10 tahun sekali. Jadi kalau dalam konteks perkumpulan statistik ni, kita boleh katakan banci ni is the mother of data collection. Maknanya satu perkumpulan data yang terbesar dalam sistem statistik sebuah negara, dan dia hanya berlaku 10 tahun sekali. Kalau dalam bola sepak tu World Cup lah 5 tahun sekali. Okey, bila Datuk Seri cakap tentang 10 tahun sekali, jadi kali ini, tahun ini, barangkali cabaran yang dihadapi adalah berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum inilah. Kita dilanda oleh pandemik COVID-19 dan kita juga menghadapi situasi ekonomi yang agak mencabar dan sebagainya. Apakah Datuk Seri melihat itu sebenarnya cabaran yang cukup hebat dan juga mungkin memberi impak ataupun kesan kepada usaha yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bila kita bercakap tentang banci ini tu?
Jadi kalau kita lihat bila kita mengalami ancaman penularan COVID-19 ini Ya. yang melanda negara kita dan juga seluruh dunia, Ya. sebenarnya memang semua pihak terjejas dalam bidang ekonomi, dalam pengurusan negara, bahkan dalam pentadbiran awam, termasuklah pelaksanaan pengumpulan statistik, iaitu termasuk pelaksanaan banci penduduk perumahan. Namun sebenarnya bila kita berbincang di tingkat dunia, yang mana pelaksanaan banci bukan saja dilaksanakan oleh Malaysia tetapi negara-negara lain, kita bersetuju bahawa sebenarnya kita boleh menjadikan cabaran yang kita ada ini sebagai peluang. Peluang untuk kita melihat bagaimana kita boleh memanfaatkan teknologi, dan kita dapati kali ini kita boleh katakan berjaya melaksanakan banci di atas talian yang kita capai ke tahap sekarang, yang mana sejumlah besar 11.8 juta yang saya nyatakan tadi, kebanyakannya adalah daripada maklumat yang diisi secara e-census ataupun talian, atas talian, dan ianya tidak pernah berlaku sebelum ini. Jadi saya ucapkan sampah dan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah memberi, saya katakan, respon secara positif. Maknanya masing-masing berusaha untuk menjalankan tanggungjawab. Jadi kita ada yang berbaki daripada 32.7 juta tu, yang kita sedang laksanakan sekarang ni untuk kita selesaikan banci dalam tempoh terdekat. Okey. Kita kembali kepada topik yang kita pilih hari ini, Datuk Seri, iaitu bercakap tentang banci dalam talian atau bersemuka. Anda tentukan. Bila kita sebut tentang banci secara bersemuka ini, apakah ianya telah pun dimulakan ataupun proses yang perlu dilalui dan juga dilakukan oleh rakyat? Jadi apa yang kita cuba masukkan, rakyat boleh menentukan sama ada nak dibanci secara bersemuka ataupun atas talian. Berarti sekarang kita dah menggerakkan kedua-duanya sekali. Sebelum ini kita hanya memberi fokus yang lebih besar kepada bancian atas talian. Tetapi memandangkan kita telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa dan menunjukkan prosedur-prosedur yang ditetapkan, kita telah pun boleh melaksanakan banci bersemuka dan sedang rancak dilaksanakan mulai pada awal bulan Mac baru ini, dan ianya akan berlangsung sehingga akhir bulan Jun. Jadi dalam hubungan ini, pelaksanaan banci boleh dikatakan bergerak seiring. Maknanya di atas talian pun boleh para penduduk memanfaatkan, yang mana boleh mengisi secara atas talian bagi yang belum mengisi. Dan dalam masa yang sama, kepada yang lebih selesa untuk mengisi secara bersemuka bersama pembanci, pembanci akan datang ke rumah. Jadi saya boleh nyatakan kalau penduduk negara melihat di lapangan sekarang ataupun di kawasan masing-masing, akan terdapat pembanci-pembanci yang akan bergerak dari rumah ke rumah. Jadi banci bersemuka seperti yang telah kita keluarkan kenyataan semalam, banci bersemuka sedang rancak dilaksanakan di negara kita ini, dan ianya menerusi kerjasama bersama komuniti, dan kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Maknanya setiap kawasan kita akan buat perhubungan yang rapat dengan ketua masyarakat untuk memaklumkan pelaksanaan banci secara bersemuka ini. Sesuatu yang mungkin penting jugalah diwar-warkan ketika ini, Datuk Seri, tentang kemajuan yang telah pun dicapai bila kita bercakap tentang banci Malaysia 2020 ini. Kalau kita mengikut daripada pecahan negeri-negeri mana yang telah menunjukkan satu kemajuan yang ataupun satu respon yang cukup positif sebenarnya kepada program banci Malaysia 2020 kali ini, Datuk Seri. Okey, baik. Kalau saya boleh maklumkan secara spesifik pencapaian mengikut negeri. Di kawasan Putrajaya, wilayah Sabah Putrajaya, kita telah mencapai sebanyak 96.5%. Negeri Johor kita telah mencapai sebanyak 53.7%. Perak kita telah menyelesaikan banci sebanyak 51.5%.
Perlis 49.8%, Melaka 44% dan negeri-negeri lain seperti yang tertera lah. Maknanya kalau kita dapati di sini terdapat negeri-negeri yang memang ada kekangan dari segi pelaksanaan di peringkat awal terdahulu, responnya agak rendah seperti di Sabah pada kadar 40.6%, Labuan 20.5%, Sarawak 22.0%, Pahang 26%. Jadi melihat pelaksanaan banci secara bersebuka ini, jadi kita menjangkakan pada bulan Mac ni, April dan hingga ke Mei, sebenarnya pada bulan Jun kita menjangkakan ke semua negeri akan mencapai 100%. Alhamdulillah. Satu lagi perkara juga yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk Seri lah. Ini juga kebimbangan yang dilontarkan oleh rakyat Malaysia lah apabila menghadapi situasi seperti ini. Disebabkan oleh COVID-19, disebabkan oleh SOP yang begitu ketat dan sebagainya. Mereka juga risau. Dan saya percaya bahawa mungkin Jabatan Perangkaan Malaysia juga ada cara-cara tersendiri yang dilakukan terutamanya dalam memenuhi kehendak normal baru yang kita hadapi sekarang ini bila kita bercakap tentang banci ini Datuk Seri. Boleh kita kongsi? Okey. Kalau kita melihat semasa kita melaksanakan banci bersebuka ini, selain pembanci perlu bersama-sama dengan rumah-rumah yang dikunjungi itu untuk bertanya tentang soalan-soalan banci. Mereka juga sebenarnya boleh meminta supaya ditinggalkan borang. Okey. Jadi borang itu diisi sendiri dan pembanci akan membuat janji untuk mengambil semula borang tersebut. Jadi ini boleh mengelakkan perjumpaan bersemuka yang terlalu lama misalnya. Dan sekiranya penduduk ataupun rumah yang kita kunjungi bersungguh untuk ditemuruga, maka kita akan menggunakan SOP yang mana setiap pembanci kita akan memakai mask dan tidak terlalu rapat, bahkan melakukan penjarakan dan tidak digalakkan untuk masuk ke dalam rumah. Dan kita akan cuba selesaikan dalam tempoh 45 minit hingga lebih kurang 1 jam lah. Okey. Jadi dari segi SOP dengan pihak keselamatan, memang kita juga sentiasa memaklumkan pada pihak-pihak berkuasa, termasuk pihak polis dan juga pihak-pihak berkuasa di kawasan setempat. Manakala yang berada di kawasan-kawasan yang diuruskan oleh pengurus bangunan, yang misalnya ada kediaman yang dipanggil berpagar, yang mungkin kawasan eksklusif, kita juga memaklumkan kepada pengurus bangunan untuk memaklumkan kepada penghuni-penghuni kawasan-kawasan yang berkenaan. Bagaimana masyarakat Datuk Seri boleh mengenali bahawa yang datang itu adalah pembanci sebenarnya? Jadi seperti yang kita laksanakan dalam banci-banci terdahulu, pembanci-pembanci yang dilantik ini telah pun kita pastikan dari segi latar belakangnya adalah bersih, dan mereka biasanya membawa ataupun mereka ditetapkan membawa kad pengenalan banci, yang mana dia ada nombor siri dia, dan kalau misalnya orang ramai ingin memastikan mereka adalah pembanci yang sebenar ataupun tidak, boleh mengambil nombor pembanci tersebut dan boleh menghubungi kami. Tetapi yang baiknya saudara Sakawi ialah biasanya pembanci ini adalah dilantik daripada kawasan setempat. Jadi orang dah kenal lah tempatan. Jadi mereka pun dapat dekat dengan warga tempatan. Dan saya jangka ini juga dapat meningkatkan kemahiran untuk melaksanakan banci di kawasan masing-masing. Okey Datuk Seri, seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti banyak lagi mungkin persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan Datuk Seri berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, iaitu banci dalam talian atau bersemuka. Anda tentukan. Kita rehat dulu.
anda banci diadakan setiap 10 tahun dan kali ini merupakan kali yang ke-6 ia diadakan sejak penubuhan Malaysia. Banci 2020 adalah proses pengumpulan data, profil penduduk dan perumahan sesebuah negara secara komprehensif. Seluruh penduduk Malaysia termasuk warga asing di Malaysia akan terlibat dalam banci ini, tidak mengira umur, bangsa, agama, jantina dan taraf sosioekonomi. Okey, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, iaitu banci dalam talian atau bersemuka anda tentukan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan berbahagia Datuk Dr. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, iaitu Ketua Perangkawan di Jabatan Perangkaan Malaysia. Baik, Datuk Seri, ini pun sesuatu yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk Seri lah. Barangkali ramai jugalah rakyat yang mungkin tidak begitu faham, tetapi ialah bagaimana rakyat sendiri boleh membantu sebenarnya bagi menjayakan banci dalam situasi COVID terutamanya sekarang ini, Datuk Seri. Ya. So, terima kasih. Jadi dalam hubungan ini seperti yang kita maklumkan, bila kita melaksanakan banci bersemuka ini, kita mempunyai pembanci-pembanci yang amat berdedikasi, yang akan bergerak daripada rumah ke rumah untuk mencapai hasrat kita supaya banci ini dapat diselesaikan dan menghasilkan pembancian 100%. Jadi dalam hubungan ini seluruh rakyat Malaysia, penduduk negara kita perlu memberi kerjasama. Dan kita pun kena lihat kadang-kadang pembanci kita, kalau kita lihat kesusahan, kepayahan mereka menyelusuri seluruh kawasan dalam negara kita ini, yang pergi, ada yang merentasi sungai, ada yang terpaksa menghadapi berbagai kesukaran seperti yang tertera, yang mana kemungkinan ada juga yang sebab-sebab keselamatan, ada ancaman dari segi binatang dan sebagainya. Jadi kita ingat amat perlu untuk semua memberi kerjasama dan melihat bahawa pelaksanaan banci ini adalah tanggungjawab kita untuk menjayakannya. Dan kejayaan ini nanti akan memberi kesan kepada rancangan masa depan negara. Jadi bermakna sekiranya kita tidak menjayakan banci, boleh saya nyatakan seolah-olah kita nak supaya negara kita tidak berjaya untuk diuruskan dengan baik. Maknanya jika kita tidak bekerjasama, maknanya jika kita akan bertanggungjawab nanti, kerana bila data tidak lengkap, maka perancangan tidak teliti. Sekarang kita ingin melihat negara kita keluar daripada apa yang berlaku sekarang, di mana kita tahu seluruh dunia menghadapi kesan daripada penularan COVID-19, tapi sebenarnya di situ ada peluang untuk kita menambah kekuatan sosial kita, ekonomi kita, untuk kita bergerak ke hadapan. Maknanya kita kena bangkit dan bangun semula, dan kita yakin dengan menghasilkan data banci yang komprehensif, banyak perkara yang boleh dilaksanakan untuk penambahbaikan dari segi inclusiveness, dari segi geografi. Kita akan mengetahui keperluan-keperluan untuk pendidikan, kesihatan, pekerjaan, dan kita boleh meningkatkan daya saing negara. Dan kita ingin melihat juga supaya golongan-golongan yang tertentu yang kita terpinggir dapat terbela. Contohnya kita tahu dalam negara kita juga ada golongan-golongan tertentu, misalnya Okoyu, orang keupayaan, warga tua yang semakin ramai. Kita ada lebih kurang 3 juta orang yang perlukan perhatian. Jadi kita ingin maklumat-maklumat ini nanti menghasilkan satu dasar perancangan dan pemantauan sosioekonomi negara yang kejap dan kukuh. Ini bukan. Jadi untuk maklumat, untuk pelaksanaan bersemuka ini, kita sebenarnya menggunakan di seluruh negara lebih kurang 6,500 pembanci. Dan tempoh pelaksanaan kali ini memang agak istimewa. Kalau banci-banci yang terdahulu kita laksanakan dalam tempoh 4 minggu bersemuka, tetapi kali ini kita laksanakan melebihi 3 bulan bersemuka ke 3 Jun. Jadi pembanci yang akan melaksanakan ini adalah pembanci yang berpengalaman dan mempunyai daya tahan yang tinggi,
dan juga mempunyai kemahiran. Jadi dalam perkara ini saya pun ingin mengucapkan sabar dan tahniah kepada anak-anak muda kita yang melaksanakan tanggungjawab ini sebagai pembanci. Sesungguhnya saya boleh nyatakan anak-anak muda kita yang melaksanakan panci ini adalah wira negara. Betul. Mereka keluar di luar sana menghadapi berbagai ancaman, tetapi mereka mempunyai daya tahan untuk melaksanakan tanggungjawab. Jadi ramai yang di kalangan mereka ini dilantik secara khusus daripada mereka-mereka yang masih belum ada pekerjaan yang tetap, tapi mereka menjadikan pelaksanaan panci ini sebagai kerjaya awalan mereka. Okey, Datuk Seri, kalau ada ini sebenarnya akan membantu mereka juga nanti. Kalau ada yang minat lagi Datuk Seri di kalangan anak-anak muda kita, apakah peluang untuk menjadi pembanci itu masih dibuka ataupun bagaimana? Sebenarnya saya amat membuka dan saya boleh nyatakan saudara Sarkawi, siapa yang pernah menjadi pembanci ni peluang untuk dapat pekerjaan tetap lagi tinggi. Okey. Kerana mereka ada kemahiran dan mereka mengetahui realiti kehidupan di luar sana. Dan dengan adanya pembanci yang cekap, saya bagi contoh kalau kita lihat selepas kita melaksanakan pembancian bersemuka untuk tempoh 3 minggu terawal, kita dapat peningkatan yang mendadak. Contohnya di negeri Sabah, kita telah meningkatkan kadar respon daripada yang sebelum ini sebanyak 48%. Dan kalau negeri Kelantan pun kita telah menggerakkan banci bersuka ini dan telah meningkat sebanyak 35% dari segi penyelesaian pembancian ini. Jadi kita yakin dengan kerjasama dan juga bantuan semua pihak tentang pelaksanaan banci ini, kita boleh selesaikan pembancian selewat-lewatnya pada akhir bulan Jun ini. Okey, jaminan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri, Datuk Seri lah. Sekiranya masih lagi ada pihak yang mungkin rasa curiga dengan pembanci, pegawai-pegawai banci ini, apa yang boleh mereka lakukan sebenarnya? Jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh dilakukan, antaranya memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya didapati dicurigai tentang keaslian pembanci yang membanci tersebut. Jadi boleh laporkan pada pihak berkuasa, pihak polis, bahkan boleh menghubungi kita punya call center pejabat ada di kita punya di portal My Census. Dan juga boleh juga berhubungan dengan pejabat daerah dan juga PBT di peringkat kawasan. Okey, jadi banyak peluang untuk memberi makmulah kepada kita. Cuma yang saya cadangkan saudara Sarkawi, kalau misalnya didapati kita tak didatangi pembanci, nampak pembanci lalu depan rumah, kita panggil saya belum dibanci. Lambai-lambai lah. Jangan malu, jangan segan. Jangan buat kata belum banci tapi sudah dibanci. Okey. Kena memberi kerjasama dan komitmen penuh. Okey, menarik. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin kerana sudi bersama kita, walaupun masa agak suntuk sebenarnya, walaupun banyak lagi yang boleh kita perkatakan, tapi insya-Allah mungkin di masa-masa yang akan datang, Datuk Seri, kita bersama lagi untuk mendengar perkembangan terkini bila kita bercakap tentang program ataupun proses banci yang sedang berlangsung sekarang ini. Jadi setinggi-tinggi terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan di penghujung ini, jangan lupa kita masih lagi berjuang menentang COVID-19. Kita jaga kita jaga keluarga kita dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Terus maju, tak takut, bukan pengecut, bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Naungkan suara hingga ke mercu angkasa. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi.